السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Menyambung pengajian kita dalam kitab Aqidah Ahli Sunnati wal Jamaah karangan Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada fasal, kata beliau, faslun, satu fasal, wa kullu ma dhakarnahu min sifatillahi ta'ala tafsilan aw ijmala ithbatan aw nafya fa innana fi dhalika ala kitab rabbina wa sunnati nabiyyina mu'tamidun wa ala ma sara alayhi salaful ummati wa a'immatul huda min ba'dihim sairun. Pada fasal ini beliau rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu akan menyatakan sebahagian prinsip asas dan teras-teras utama metodologi ahli sunnah wal jamaah dalam beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia kata, apa sahaja yang kami sebut daripada sifat Allah Ta'ala secara terperinci maupun secara kasar, isbat ataupun nafi, maka sesungguhnya kami, yakni kita ahli sunnah wal jamaah, dalam perkara tersebut bersandarkan kepada kitab Tuhan kita, yakni Al-Quran, dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di atas apa yang berjalan atasnya pendahulu umat ini dan imam-imam yang menjadi pembimbing hidayah selepas daripada mereka, kita berjalan mengikut jalan mereka. Di poin pertama ini, musannif nak bagi tahu bahawa sandaran dan sumber ambilan dan cara faham nas-nas yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah ialah, yang pertama sekali, sumber kita dalam menetapkan sifat Allah. Sama ada sifat itu sifat thubutiyah, mengisbatkan, atau sifat salbiyah, menafikan, atau mensifatkan Allah dengan sifat-sifat tertentu secara terperinci atau secara kasar, ijmal, seperti qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. So di sini ada isbat tafsili ahad, as-samad, ada nafi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan ada ijmal wa lam yakul lahu kufuwan ahad, mengisbatkan kesempurnaan mutlak. Sebagai misalnya, semuanya ini kita mensifatkan Allah Ta'ala, sandaran kita ialah Al-Wahyain, Al-Quran dan Sunnah, tidak lebih daripada itu. La natajawaz Al-Qur'ana wal hadith, kata Imam Ahmad Ibn Hanbal radhiyallahu anhu, kita tidak melampaui, tidak menjangkaui Al-Quran dan Al-Hadith. Dan di sini adalah pembeza asas antara metodologi keimanan dan akidah ahli sunnah wal jamaah dengan seluruh aliran-aliran selain daripada ahli sunnah wal jamaah, terutamanya daripada kalangan ahlul kalam. Ahlul kalam tak kiralah daripada kalangan Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Mereka ini mempunyai prinsip yang berbeza di sini, ya. Walaupun mereka juga mendakwa mereka mengikut Al-Quran dan Sunnah, tetapi mereka menyatakan bahawa di sana ada hakim yang lebih tinggi yang akan membuat keputusan bagi pihak Al-Quran dan Sunnah, iaitulah ar-ra'yu, pandangan akal mereka, kesimpulan-kesimpulan akal yang telah mereka rumuskan terlebih dahulu. Jadi mereka ni, mereka fikir dulu, kemudian mereka buat kesimpulan, Tuhan tidak boleh begini, Tuhan kena macam ini. Kemudian baru mereka tengok ayat Al-Quranul Karim, kemudian kalau ayat itu sesuai, mereka terima, dan kalau tak sesuai, mereka takwil atau tafwid.
Ini ringkasan metodologi ahli kalam, tak kira apa aliran nama dia. Ahli sunnah wal jamaah, kita selari akal dan nakal. Kita yakin bahawa tidak ada ayat Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahihah yang menentang atau berlawanan atau bercanggah dengan akal yang sejahtera. Misal kata Allah Ta'ala kata dalam surah Taha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsh. As long as Al-Quranul Karim kata Allah Ta'ala istiwa di atas arsh, bersemayam, berada di atas arsh, maknanya istiwa di atas arsh ialah sesuatu perkara yang pada asalnya harus di sisi akal. Dia bukan benda yang mustahil. Dan akal tidak ada perkara yang menyebabkan dia untuk reject atau menolak sifat ini pada Allah Ta'ala. Ya? Dan apabila Al-Quranul Karim sendiri yang bagi tahu perkara tersebut, maka akal beriman dengannya. Di sinilah kita kata manhaj ahli sunnah wal jamaah berpaksi kepada keharmonian akal dan nakal, kesatu paduan, wahdah aqliyah naqliyah, wahdatun naqli wal aqli, kesatu paduan unit akal dan nakal, bahawa kedua-duanya tidak mungkin bertentangan. Dan ini berbeza dengan fahaman ahli kalam, yang mana menurut mereka wa kullu nassin awhama tashbiha awilhu aw fawwidhu wa rum tanziha. Setiap nas yang memberi waham tashbih, maka takwilkan ia atau tafwidkan untuk mentanzihkan Tuhan. Di sini kita kata ini tuduhan yang cukup berat kepada nas. Al-Quran dan sunnah adalah wahyu daripada Allah. Sekarang ahli kalam menuduh bahawa di sana ada nas yang muhimun li tashbih. Ada nas yang memberi waham, memberi sangkaan kepada kita bahawa Tuhan sama macam makhluk. Na'udzubillahi min dhalik. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah macam kata Nu'aim ibn Hammad rahimahullahu ta'ala, وَلَيْسَ فِي مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ أَوْ وَصَفَ بِهِ نَبِيُّهُ تَشْبِيهٌ. Tidak ada pada sebarang pensifatan yang Allah beri bagi dirinya atau nabinya sifatkan Allah itu tashbih. Tidak ada. Tidak ada. Tak mungkin Al-Quran dan Sunnah datang membawa satu perkara yang menyanggah logika akal. Ini tidak mungkin berlaku. Tapi di sisi ahli kalam, benda ni boleh berlaku. Ni kita kena faham betul-betul. Ini adalah trust, pembeza yang membezakan di antara ahli sunnah wal jamaah dengan ahli bid'ah wal dhalalah. Jadi ahli bid'ah wal dhalalah dia menyangka di sana boleh berlaku kontradiksi di antara akal dengan nakal. Mereka tidak mengharuskannya dari segi syarak, tetapi mengharuskannya dari segi realiti, waqi'i. Jadi pada mereka secara waqi'nya memang ada, tetapi tidak boleh dibiarkan. Maka kita kena bagi penyelesaian. Apa dia penyelesaian itu? Sama ada kita takwil atau kita tafwid. That's the problem bagi mereka, yang mereka namakan di sisi mereka sebagai Al-Qanunul Kulli, Universal Law. Manakala di sisi ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah kata kalau dah sahih satu hadis, sabit qat'i dalalah. Dalalah nas itu qat'i. Maknanya dia sabit, dia punya kesabitan nas itu qat'i dan dalalahnya qat'i. Seperti ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa ni digandingkan dengan huruf jar 'ala, dita'diyahkan kepada al-'arsh. Di sisi bahasa Arab dia tidak ada lagi ihtimal makna lain. Ya? Dia tidak ada lagi kemungkinan ada makna lain. Walaupun kalimah istawa itu sendiri, istawa seorang-seorang dia memanglah ada banyak makna, 2-3 makna.
Tak adalah sampai 15 macam yang ahli kalam dakwa, yang warid daripada orang Arab. Kan? Tapi istawa itu dia ada kondisi dia. Kondisi dia ialah dia mutaaddi dengan ala kepada objek yang memang tinggi. Yang mana ayat ini di sisi orang Arab hanya ada makna yang berlegat di antara ala, irtafa'a, su'ida, istaqarra sahaja. Untuk mentakwilkannya dengan makna istaula, ini di luar daripada lisan Arabiyyin mubin, di luar daripada bahasa Arab yang fasih. Dan Al-Quran kita tak boleh bawa makna dia atas bahasa Arab yang tidak fasih, bahasa Arab yang ganjil, tak boleh. Ya? Sebab itulah para ulama salaf mengatakan kepada ahli kalam, minal ujmati utit, daripada ketidakmampuan kamu dalam bahasa Arab lah kamu jadi macam ini. Jadi ahli kalam ni dia golongan yang tidak menguasai bahasa Arab, lemah. Sebab itu di antara punca sesat ni ialah tidak menguasai bahasa Arab. Kita tengok orang Melayu, pasal apa orang Melayu sekarang ni mudah disesatkan? Ya? Sebab kita banyak tak erti bahasa Arab. Kan? Jadi bila datang orang yang boleh cakap Arab yang dia tak betul pun, tapi kita ingat dia betul, kita tak boleh detect dia punya pembohongan. Kita tak boleh nak kesan dia punya penipuan. Dia main kona pompang-pompang dalam masjid, dia cerita apa, dia tunjuk buat pandai sikit. Pasal yang dengar ni semua nganga tadah saja. Jadi dia sembok je ayat kencing dia. Kan? Pasal hak duk nganga ni tak ada penapih. tak ada penapih. Kan? Mereka bukan boleh tapih apa yang orang yang bergelak ustaz ni memang cakap. Ustaz, ustazah ni cakap, dia bukan boleh tapih. Dia tak ada alat penapih, tak ada. Kan? Jadi sebab itu ulama salaf kata punca dia adalah di antara punca ni. Kan? Jadi ahli sunnah wal jamaah kata, kita nak faham Al-Quran, kita faham mengikut tata cara yang telah ditetapkan. Dan sebab itulah musannif di sini dia kaitkan, dia kata wa ala ma sara alaihi salafu hadhihi al-ummah, dan di atas apa yang berjalan di atasnya salaf umat ini. Ini penting. Di antara kaedah dalam kita nak faham nas ialah ijma'us salaf dalam memahami nas adalah hujjah qat'iyah. Hujjah qat'iyah. Daripada zaman Nabi SAW sampai zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, tidak ada orang yang faham makna istawa 'alal 'arsy dengan makna istaula. Sebagai contoh, memang tidak ada. Yang mula-mula bawa pahaman ini ialah Mu'tazilah. Mu'tazilah muncul bila? Jauh di penghujung Bani Umayyah, dan mereka mula berkembang dan mula menyebarkan mazhab mereka dan mentakwil sifat ialah pada abad ke dah abad ketiga Hijrah, lepas daripada zaman tabi'in, zaman Imam Ahmad, zaman Abbasiyah. Ya. Dan ketika mana mereka menzahirkan bid'ah mereka ini, mereka telah ditentang dan ditolak oleh ulama-ulama besar Islam seperti Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu, seperti Imam Asy-Syafi'i sendiri. Ya. Mereka telah menyatakan bahawa pahaman Mu'tazilah ini menyimpang, menyeleweng. Mereka datang menentang aliran perdana umat Islam, As-Sawadul A'zam, aliran majoriti umat Islam yang terdiri daripada sahabat, tabi'in dan tabi'in. Semua aliran ahli bid'ah yang datang belakangan ni, mereka minoriti. Mereka golongan minoriti. Walaupun mereka ramai, tapi mereka minoriti dibanding dengan total umat Nabi Muhammad SAW. Ya? Kita jangan terpedaya mereka kata sekarang Malaysia ni banyak Asy'ariyah, Maturidiyah. Itu banyak dari segi secara orang kata apa, nisbah zaman sekarang di tempat tertentu, bukan As-Sawadul A'zam, majoriti yang mewakili umat daripada zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Ya.
Lepas tu akidah ini dia bukan benda yang khusus untuk syariat Nabi Muhammad. Dia adalah akidah yang sama daripada Nabi Adam AS sampai hari kiamat. Kerana Tuhan tidak berubah. Takkanlah Tuhan zaman Nabi Adam istiwa atas arash, Tuhan Nabi Muhammad istaula pula, tak mungkin. Ya. Itu tidak, akidah tidak ada nasikh mansukh. Sama sahaja. Jadi kita dapati akidah ini telah ittafaqat alaihi kalimatul muslimin, seperti mana dihikayatkan ijma'. Ulama telah meriwayatkan ijma' makna nas ayat-ayat Al-Quran ini. Jadi kalau kita menyelisihi ijma', kita terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, faman qala bil kitabi was sunnah wal ijma' kana min ahli sunnati wal jamaah. Siapa yang pegang dengan Al-Quran, sunnah dan ijma', dia daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah. Okay. Ini adalah perkara yang mesti kita bagi perhatian. Jadi dalam kita nak faham nas, kita berpandu kepada ayat Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih, dan kefahaman, cara kita faham itu diikat dengan kefahaman as-salafus salih, iaitulah ijma' mereka. Apa yang mereka telah ijma', makna ayat ini ialah sekian, kita tak boleh menyanggah ijma' itu. Apa yang mereka telah berijma' bahawa Allah Ta'ala ada sifat sekian, kita tidak boleh menyanggah dan mencabar ijma' ini. Ya? Dan ini perkara yang sudah pasti, sebab dia adalah ijma' menjadikan dalalah sesuatu nas sebagai dalalah qat'iyah, dalalah pasti. Ya? Dalalah yang pasti. Kemudian dia kata, wa nara wujuba ijra'i nususil kitabi was sunnati fi dhalika ala zahiriha wa hamliha ala haqiqatiha al-la'iqati billahi azza wa jalla. Dan kita berpandangan, berakidah wajib kita menjalankan nas-nas kitab dan sunnah dalam perkara tersebut di atas zahirnya. Ya? Apa makna zahir di sini? Makna zahir ialah ma yasbiqu ila al-fahmi minhu haqiqatan kana aw majaza. Apa yang telah terdahulu, yang mendahului kefahaman sesuatu nas kepada akal yang sejahtera secara hakikat maupun majaz. Maknanya kita kena faham ayat Al-Quran macam kita kata tadi, seperti yang difahami oleh orang Arab yang sejahtera. Jadi orang Arab yang sejahtera bila dia dengar kalimah istawa ala, apa yang dia faham? Iaitulah ala irtafa'a sa'ida istaqarra. Dia tak faham makna istaula sebagai misal. Ya. Jadi kita kena stick to this kefahaman, kerana Al-Quran turun dengan bilisanin arabiyyin mubin, dengan lidah Arab yang fasih, yang terang, yang nyata. Ya? Dan kalau ia difahami secara majaz oleh orang Arab, kita kena faham secara majaz. Tak boleh kita nak faham secara hakikat. Contoh dalam bahasa Melayu sendiri, kita bagi contoh misal takribi. Contoh untuk mendekatkan kepahaman sahaja. Bukan kata dia benda yang sama sebiji, tapi nak bagi dekat faham. Satu orang kata, tak usah duduklah atas kursi tu, kaki bangku tu dah patah. Kaki bangku tu dah patah, dia kata tak usah duduklah atas bangku tu. Jadi apa makna kaki bangku di sini? Makna kaki kursi tu semua dah patah. Tapi kalau satu orang Melayu cakap, dia kata, dia tu memang tak main bola, dia kaki bangku. Maknanya dia jenis orang tak erti main bola. Kan? Kita tak boleh kata makna kaki bangku dalam jumlah dalam ayat yang pertama sama dengan ayat yang kedua, kerana jumlah ayat, sentences, ya, ini yang menentukan makna.
yang menentukan makna. Sebab itu kalau kita tengok dalam kamus, baik kamus Arab, baik kamus Melayu, bila dia datangkan perkataan, dia akan buat ayat sentence. Lepas tu dia akan bagi makna. Atau dia bagi makna kemudian dia buat contoh ayat. Pasal apa? Ayat itu yang determine, yang menentukan. Ya. Jadi kita tak boleh lari daripada kefahaman asal. Apa yang orang faham secara majaz, kita kena faham secara majaz. Apa yang orang faham secara hakikat, kita kena faham secara hakikat. Majaz ni maknanya allegory, metafora, kiasan. Ya. Jadi ini makna zahir. Makna zahir ialah ma yasbiqu ila al-fahm, yang segera ditangkap oleh kefahaman orang yang sejahtera. Bila dia dengar orang cakap perkataan tu, apa makna dia? Tak kira lah makna itu makna majaz ataupun makna hakikat. Ya. Dan kita kena meraihkan situasi Al-Quran diturunkan. Walaupun Al-Quran ni panduannya terpakai sampai hari kiamat, tetapi untuk kita faham petunjuknya, kita kena faham bahasa yang dia diturunkan pada zaman itu. Ya? Jadi kalau datang perkataan dalam Al-Quran sayyarah, dalam surah Yusuf misalnya, bolehkah kita terjemah makna sayyarah di sini dengan makna kereta yang kita duk bawa hari ni? Tak. Kan? Sebab sayyarah di sini ialah kafilah. Ini yang difahami oleh orang Arab. Ya. Pada masa itu, sebelum adanya yang penggunaan moden sekarang, sayyarah ialah kereta. Ya. Sebab itu bahasa Arab pun yang kita kehendaki ialah bahasa Arab yang asli, yang pada zaman Nabi SAW. Macam kalau kita baca kitab Jawi lah, bolehkah kita faham kitab Jawi lama dengan makna bahasa Melayu moden hari ini? Akan timbul kekeliruan. Walaupun kita kata kitab Jawi lama akan relevan, terus relevan sebagai sukatan pengajian, itu kita tidak nafikan. Ya, tidak ada salahnya untuk kita belajar. Ya, tetapi masa kita nak mentafsirkan maksud penulis kitab, kita tak boleh tafsirkan maksud penulis kitab dengan bahasa Melayu moden yang kita duk baca hari ni. Kerana penulis kitab itu pada zaman tersebut lain bahasanya. Tetapi isinya setelah kita faham, kita boleh praktikkan di zaman ini. Ya? Jadi kita memahami nas ala zahiriha wa hamliha ala haqiqatiha al-la'iqati billahi ta'ala, dan kita bawa atas makna hakikat yang difaham, yang layak dengan Allah Ta'ala. Kata Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, menukilkan perkataan Zahabi di sini, dia kata wal muradu bi zahiriha ay la batina li alfaz alkitab was sunnah ghaira ma wud'at lah. Makna zahirnya, zahir nafs ini, iaitu tidak ada batin bagi lafaz kitab dan sunnah selain daripada apa yang telah diletakkan makna untuknya. Kama qala Malik wa ghairuhu al-istiwa'u ma'lum. Seperti mana kata Imam Malik, istiwa itu maklum, yakni maknanya dipahami oleh orang Arab. Wa kadzalika al-qawlu fi as-sam'i wal-basari wal-'ilmi wal-kalami wal-iradati wal-wajhi wa nahwi dhalik. Demikian juga berkenaan dengan mendengar, penglihatan, ilmu, kalam, kehendak, wajah dan seumpamanya daripada sifat Allah. Semuanya terpakai kaedah ini. Hadhihi al-ashya' ma'lumah. Semua perkara ini ma'lumatun, diketahui maknanya. Fala yahtaju ila bayan wa tafsir. Maka tidak perlu lagi kepada tafsiran. Sebab tu ulama salaf, bila dia baca ayat sifat, dia kata qira'atuhu tafsiruh. Bacaannya adalah tafsirannya. Dia kata la nufassiruha, kita tidak mentafsirkannya, kerana tafsir ni untuk perkataan yang tak jelas. Faham tak? Sebab itu dalam ilmu tafsir dia ada perbincangan. Adakah Nabi SAW mentafsirkan setiap ayat Al-Quran ataupun tidak?
Kita kata, apa makna tafsir yang kamu nak maksudkan? Kalau tafsir yang kamu nak maksudkan ialah per kalimah, per kata, memang tidaklah. Sebab sahabat-sahabat Nabi orang Arab yang fasih. Nabi tak perlu nak habaq dekat mereka satu-satu kalimah tu apa makna. Tetapi yang berlaku ialah Nabi mentafsirkan tata cara mempraktikkan Al-Quran. Kalau itu maksudnya, ya betul, Nabi dah jelaskan. Kan? Jadi itu maksud tidak mentafsirkan, atau tafsirannya adalah bacaannya. Walakinnal kaifa fi jami'iha majhulun indana. Tetapi kaifiyatnya tidak diketahui, majhulun indana, di sisi kita. Bukan tidak ada kaifiyat. Sifat Allah ada kaifiyat pada dirinya sendiri, pada zat Allah, pada sifat itu sendiri. Tapi kita yang tak tahu. Majhulun indana wallahu a'lam. Ini perkataan Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya yang ma'ruf, yang masyhur, iaitulah Al-Ulum. Pada menjelaskan maksud ulama salaf, makna kita beriman dengan zahir nas. Ya. Wa natabarra'u min tariqil muharrifin laha alladzina sarafuha ila ghairi ma arada Allah biha wa rasuluh. Dan kita berlepas diri daripada jalan orang yang memesongkan makna nas, yang mengalihkannya kepada selain yang Allah Ta'ala kehendaki akan maknanya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa min tariqil mu'attilin laha alladzina 'attaluha 'an madluliha alladhi aradahu Allah wa rasuluh. Dan kita berlepas diri daripada jalan orang yang mentaktil, yang menafikan pula makna-maknanya. Ada golongan yang mengubah makna. Dia ubah istawa jadi makna istaula, yadun jadi makna qudrah dan seumpamanya. Dan ada yang menafikan terus makna ini, yang mentaktilkan, yang menolak untuk beriman dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Wa min tariqil ghalina fiha alladhina hamaluha ala tamthil aw takallafu limadluliha at-takif. Dan kita berlepas dengan golongan yang ketiga, yang menyamakan sifat Tuhan dengan makhluk atau memberikan kaifiat tertentu dengan faham dan waham mereka sendiri. Ini juga salah. Ini juga sesat dan kufur. Kan? Ini adalah sesat dan kufur. Kerana ia bukan makna nas. Kerana kita faham. Kalau saya kata, saya pegang cawan dengan tangan saya, maksudnya tangan saya, bukannya tangan orang lain. Sebab tangan itu telah dinisbahkan kepada saya. Dia tak boleh memandai-mandai tangan Ustaz Asri itu macam ni. Dia tak boleh mandai-mandai. Ya? Ayat Al-Quran datang, yadullahi fawqa aydihim lima khalaqtu biyadayya. Tanganku, dua tanganku dinisbah kepada Allah. Maka sifat ini sesuai dengan mausuf, dengan zat yang disifatkan baginya. Jadi kita tak boleh mandai-mandai. Dia kata tangan Tuhan macam tu, macam ni. Kita pun tak tahu kaifiat zat Tuhan. Macam mana kita nak tahu kaifiat sifat Tuhan? Kan? Ini kita dah bahas dah itu, masa kita bincang sifat-sifat ni semua. Wa na'lamu 'ilma al-yaqin anna ma jaa'a fi kitabillahi ta'ala aw sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fa huwa haqqun la yunaqidu ba'dahu ba'dha. لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضا وهذا محال في خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما تناقضا فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه فليتب إلى الله تعالى ولينزع عن غيه ومن توهم التناقض في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما فذلك إما لقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في التدبر فليبحث عن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه وليكف عن توهمه وليقل كما يقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا
وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا اختلاف. Ini kaedah yang terakhir dia sebut ni, bagus ya. Iaitulah kita kena tahu dan yakin bahawa apa jua yang datang dalam kitabullah atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hak. Tidak ada kontradik, tidak ada percanggahan. Ya, yang disebut sebagai tanaqud. Tanaqud ni maknanya memang tak boleh nak jamak. Tanaqud ni dua benda yang berlawanan yang kita kata la yajtami'an wa la yartafi'an. Dia tak boleh berhimpun dan dia tak boleh terangkat kedua-duanya. Contoh hidup dengan mati. Kita tanya, benda ni hidup ke mati? Dia tak ada pilihan ketiga. Kalau dia tak hidup, dia mati. Kalau dia mati, dia tak hidup. Kalau dia hidup, dia tak mati. Dia tidak ada pilihan ketiga dan tak boleh buat pilihan keempat. Hidup tidak, mati tidak pun tak boleh. Ya? Ini tanaqud. Maksudnya tak boleh ada tanaqud, percanggahan. Ya? Dalam kitabullah. Sebab Allah Ta'ala dah kata, afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabbur, memahami betul-betul Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Quran ni bukan daripada Allah, pastilah mereka akan dapati dalamnya terdapat percanggahan yang banyak. Kalau kita tengok kitab Bible, kitab-kitab agama lain, percanggahan begitu banyak. Yang menjadi dalil ianya adalah rekayasa manusia atau telah ditokok tambah oleh manusia. Tapi Al-Quran kita tak jumpa tanaqud ini. Menjadi dalil bukti ianya adalah kitabullah dan kalamullah Ta'ala. Dan kerana tanaqud, percanggahan dalam perkhabaran, maksudnya kita dalam perkhabaran, maksud di sini khabar, pemberitahuan. Hukum, kalau berlaku percanggahan, kita boleh ada ihtimal dia adalah nasikh mansuh, perubahan hukum. Hukum Tuhan boleh ubah. Dulu Tuhan suruh menghadap Baitul Maqdis, dan Tuhan ubah menghadap Kaabah. Tak ada masalah. Tapi perkhabaran, bagi tahu satu benda, hakikat, realiti tentang sesuatu, ini tak boleh berubah. Contoh kalau orang tanya malam ni, kawan tanya, malam ni tadi Ustaz Azli mengajak dia pakai baju warna apa? Mula-mula kita habaq ada dia pakai baju warna biru. Lepas tu kita kata, tak, dia pakai baju warna hijau. Mana satu betul? Dia tak boleh dua betul. Kan? Dia salah satu saja. Sebab dia mencerita tentang realiti, waqi'. Rupanya masa dia habaq biru tu, dia terkeliru dengan tirai belakang. Kan? Masa dia habaq hijau tu baru betul. Maknanya dia, sebab tu kita kata tanaqud dalam perkhabaran melazimkan pendustaan salah satu mesti salah. Dia tak boleh dua betul. Sebab al-mutanaqidan la yajtami'an wa la yartafi'an. Dua benda yang saling bertentangan, dia tak boleh berhimpun dan tak boleh terangkat. Wa hadha muhalun fi khabarillah ta'ala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini mustahil pada perkhabaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Maha benar, Nabi benar, as-sadiqul masduq. Benar di sini maknanya tidak ada kesalahan, sengaja maupun tidak sengaja. Tidak ada kadhib dalam perkhabaran Allah dan Rasul, baik intentionally ataupun unintentionally. Tidak ada boleh berlaku. Ini hanya berlaku pada kalam yang tidak maksum macam kita. Kita boleh tersasul, tersalah atau sengaja nak cakap bohong. Na'udzubillah min zalik. Tapi Allah dan Rasul tak mungkin. Ada dalam perkhabaran mereka bohong, sama ada sengaja atau tak sengaja. Ya. Dan barang siapa mendakwa bahawa dalam kitabullah Ta'ala atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau antara keduanya, sama ada Quran dengan Quran atau sunnah dengan sunnah atau Al-Quran dengan sunnah, mempunyai pertemuan, contradiction, maka itu tidak lari daripada sama ada kerana dia ada niat yang jahat, memang sengaja nak merosakkan agama macam golongan Batiniyah buat, ya, ataupun kerana hatinya yang telah terpesong, dia dah ada fahaman yang sesat, salah, maka hendaklah segera dia bertaubat kepada Allah dan melepaskan dirinya daripada kesesatan tersebut, kesesatannya. Dan siapa yang menyangka bahawa dalam kitabullah atau dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam atau di antara keduanya ada tanaqud, dia menyangka,
maka sangkaan itu berpunca daripada kekurangan ilmunya. Sama ada dia kurang ilmu, atau kelemahan fahamannya, dia yang lemah, salah faham, atau dia cuai dalam mentadabbur. Sebab tu kita kata tadi, tuduhan ahli kalam ni berat. Dia kata wa kullu nassin awhaman tashbiha. Dia tuduh nas yang bagi waham tashbih. Kita kata salah. Kalaupun ada waham tashbih, itu kerana kamu. Ulama salah kata as-sunnatu mudillatun illa lil fuqaha. Sunnah itu boleh menyesatkan kecuali bagi orang fuqaha. Apa makna? Bukan kerana sunnah itu memang menyesatkan pada dirinya, tetapi kefahaman orang kalau dia tidak faqih, kalau dia tidak cukup ilmu, dan dia tidak menyelami sunnah itu secara menyeluruh. Dia mungkin ambil satu juzuk hadis atau hadis satu tertentu sahaja tanpa melihat kepada hadis-hadis yang lain. Dan tafsiran-tafsiran kefahaman ulama salah dan praktik para sahabat terhadap hadis, atau kefahaman para sahabat terhadap hadis, maka dia boleh jadi sesat. Bukan kerana hadis itu menyesatkan. Kerana Allah Ta'ala telah menyatakan bahawa tidak akan sesat orang yang ikut Quran dan Sunnah. Nabi dah kata. Nabi bagi jaminan takkan sesat. Taraktukum 'alal bayda'i lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Jadi macam mana tiba-tiba ulama kata makna di sini sesat itu pada kefahaman kita. Jadi sepatutnya ulama kalam, ahli kalam, bila mereka nampak macam ada ayat Quran ni yang kontradik, yang memberi waham tashbih, mereka sepatutnya menuduh akal mereka yang tak betul atau jiwa mereka yang sakit. Bukannya tuduh Al-Quran yang memberi waham tashbih. Ini tuduhan yang jahat kepada nas. Sama ada dia ada su'ul qasad, ataupun dia ada, macam kita kata tadi, dia ada ghai, dia ada dah termakan dengan syubhat-syubhat orang kafir, syubhat falsafah Yunani dan sebagainya. Itu punca dia. Maka hendaklah dia mencari ilmu atau berusaha mentadabbur sehingga jelas baginya al-haq. Kalau tak jelas juga, serahkan urusan kepada yang mengetahui. Dan hendaklah dia berhenti daripada sangkaannya. Dan hendaklah dia bercakap seperti mana orang yang kukuh ilmunya berkata, amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengan semuanya. Semuanya datang daripada Tuhan kami. Kita ni kalau jumpa ayat Al-Quran, sunnah Nabi, hukum hakam syariat, kita rasa muskil macam mana pun, kita rasa macam tak betul macam mana pun, kalau dah sabit dianya ayat Quran atau hadis atau memang hukum yang pasti daripada syarak, tahan diri. Jangan segera nak ingkar. Sabar dulu. Cari, tanya. Jangan tergesa-gesa. Ya? Jangan tergesa-gesa nak buat tuduhan, ada benda yang tak relevan dalam Quran. Jangan. Na'udzubillah min zalik. Apa benda pun. Hari ni kita tengok ada orang dia cepat sangat. Dia baca hadis sendiri, dia buat kepala otak dia sendiri, dia rasa dia dah mengaji, ada ijazah, ada degree, dia doktor perubatan ke, dia apakah, dia engineer ke, dia apa, ada PhD dan sebagainya. Bila dia jumpa hadis yang macam tak terima dengan selera dia, ra'yun dia, bukannya akal yang waras, ra'yun, pandangan dia peribadi, terus dia buat kesimpulan, ni hadis ni tak boleh pakai walaupun dalam Sahih Bukhari. Jangan macam ni. Kerana syariat tidak datang dengan perkara yang tidak logik, tetapi kadang-kadang dia datang dengan perkara yang menghairankan sebahagian akal manusia. Kerana manusia ni, akal dia experience berbeza-beza. Experience tak sama. Jadi ada benda yang dia belum pernah experience, dia rasa heran. Ya? Ada benda yang dia belum experience, yang maklumat tu belum ada disimpan lagi dalam memori dia. Kali pertama dia jumpa, dia rasa heran. Ya? Tapi benda tu sebenarnya logik. Benda tu boleh ada maklumat lain yang sama ataupun lebih tinggi atau lebih rendah yang boleh dibuat kias, yang dia boleh buat analogika. Ya? Jadi jangan tergesa-gesa kita menolak wahyu hanya kerana tak kena dengan selera kita.
Dan hendaklah dia tahu dan yakin bahawa kitab dan sunnah tidak ada kontradik dalam keduanya dan tidak ada percanggahan sama sekali. Ya. Jadi ini perkara yang kita mesti yakin dan pegang. Bukan sahaja dalam masalah sifat Allah Ta'ala, bahkan semua isu, semua perkara. Semua perkara yang dalam wahyu, hukum, hakam, syariat, semuanya macam itulah sikap yang kita kena ada. Ya. Jadi inilah yang perbincangan kita tentang masalah ilahiyat. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita telah pun selesai perbincangan berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah kita akan sambung pada masa yang akan datang biiznillah taala, beriman dengan malaikah, iaitu rukun iman yang kedua. Jikalau diberikan peluang dan ruang, insya-Allah naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.